Berkata Imam Malik lagi, tak boleh menjadi saksi ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Jadi sebahagian daripada murid-murid Imam Malik ni kata ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu ni ialah orang ilmu kalam. Kenal lagi, nampak teruk kita kenal ni. Berkata Abu Yusuf, barang siapa belajar ilmu kalam maka dia menjadi zindik. Berat juga. Kata Abu Yusuf lagi, janganlah engkau bermujadalah, jangan berdebat dengan ahli hawa nafsu. Jangan duduk-duduk dengan mereka. Jangan dengar pun apa mereka cakap. Tak boleh sampai setara tu. Lepas tu kata ulama hadis pula, telah sepakat orang-orang terdahulu dari golongan ahli hadis, dan tak terhingga banyaknya peringatan-peringatan yang keras yang datang dari mereka. Ahli hadis ni kata, para sahabat Nabi pun tak buat benda ni. Tiba-tiba kita nak buat ilmu kalam ni. Kalau betul dia ada, zaman Nabi dah ada lah ilmu kalam ni. Bila Nabi tak buat, sahabat tak buat, jadi benda ni tak boleh buat lah. Dan mereka berhujah pula dengan satu hadis riwayat Imam Muslim. Binasalah orang-orang yang berdalam-dalam membahas dan menyelidik. Ulang 3 kali. Tengok Nabi Muhammad tak bagi kita kaji dalam-dalam. Kita kaji dalam nak kena Tuhan macam mana kan? Dapat ada jawapan dia kemudian. Jadi ahli-ahli hadis pun tolak. Mereka kata bawah tu, terus meneruslah para sahabat berpegang, maka melebihkan dari guru adalah durhaka dan zalim. Para sahabat ni seolah-olah guru kita, mereka generasi terbaik. Mereka generasi terbaik pun mereka tak buat ilmu kalam. Tiba-tiba kita nak buat ilmu kalam, lawan untuk guru, mana boleh. Sampai setara itu. Jadi kita dah tengoklah hujah-hujah golongan yang menolak. Tapi kita jangan rasa kendur hati lagi. Nanti pelajaran akan datang, kita nak tengok golongan hujah-hujah yang menerima pula. Baru kita nampak keseimbangan dia macam mana. Jadi disebutkan tadi, kita ni rata-rata berfaham Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah ni ilmu kalam. Tapi bila kita tengok imam-imam mazhab tolak ilmu kalam. Jadi macam mana kedudukan kita ni? Jadi kita tengok tarikh lahir. Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi, dia meninggal dunia tahun 767 Masihi. Masa ini Imam Abu Hasan Asy'ari belum lahir. Maksud dia, Imam Abu Hanifah dia tolak hak yang Mu'tazilah. Ilmu kalam yang Mu'tazilah, ilmu kalam yang Jabariyah. Wasil bin Atta' ni dia asaskan Mu'tazilah. Dia belajar dengan Hasan Al-Basri, satu orang wali besar. Tiba-tiba dia keluar daripada majlis tok guru dia. Dia tak setuju dengan tok guru dia. Itu yang kata Mu'tazilah. Satu lagi Jaham bin Safwan, dia fahaman Jabariyah. Semuanya kerja Tuhan, kita duduk saja. Jadi yang ditolak oleh Imam Abu Hanifah ni bukanlah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sebab Asy'ari dan Maturidi ni lahir belum lagi. Jadi selamatlah yang kita pegang ni. Imam Malik bin Anas meninggal tahun 800. Sedangkan Imam Abu Hasan Asy'ari lahir 874. Tak jumpa pun. Kawan tu mati tahun 800, yang Imam Asy'ari lahir tahun 874. Jadi yang ditolak oleh Imam Malik tadi bukan aliran Asy'ari. Imam Asy-Syafi'i pula, dia meninggal tahun 820. Sedangkan Imam Abu Hasan Asy'ari lahir 874. Bahkan 40 tahun lepas tu baru Imam Asy'ari dia buat aliran Asy'ariyah. Kan mula-mula dia Mu'tazilah 40 tahun. Maksudnya yang ditolak oleh Imam Syafi'i tadi bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah pun. Sebab Imam Abu Mansur Maturidi dia lahir 853 Hijrah. Masa Imam Syafi'i dah meninggal, Imam Maturidi tak lahir pun lagi. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hanbali, dia meninggal tahun 855. Jadi dia tolak ilmu kalam. Ilmu kalam yang mana? Ilmu kalam yang Mu'tazilah, yang salah tu. Sebab Imam Abu Hasan Asy'ari lahir 874. 20 tahun lepas tu baru dia lahir. Dan Imam Abu Mansur Maturidi lahir 853. Maksudnya masa Imam Ahmad meninggal, umur dia baru 2-3 tahun. Masa tu dia belum asaskan apa-apa lagi. Jadi sejuk hati kita sikit. Yang kita duk pegang Asy'ariyah Maturidiyah ni tadi, rupanya bukan yang ditolak oleh empat imam mazhab. Sufyan Al-Thawri tadi, dia meninggal 778.
Imam Asy'ari lahir 874. 100 tahun lepas tu baru lahir. Maksudnya yang ditolak oleh Sufyan Ats-Tsauri tadi bukan aliran Asy'ariyah, bukan aliran Maturidiyah. Jadi kita faham dah sekarang. Selamat. Bahkan seandainya keempat-empat imam mazhab ni dia hidup pada zaman Imam Abu Hasan Asy'ari, tak mustahil dia pun ikut. Dia pun berpegang juga. Ada pula Ibn Taymiyah. Dia petik kata-kata Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ni satu ulama besar. Abdullah bin Mubarak pun dia tolak golongan ilmu kalam. Tapi sebenarnya yang ditolak oleh Abdullah bin Mubarak ni ialah ilmu kalam yang sebelum zaman Asy'ariyah. Sebab Abdullah bin Mubarak dia meninggal 797. Asy'ariyah lahir, Imam Asy'ari lahir 874. Jadi kita ambil contoh macam dia. Tahun 70-an, tahun 60-an, tahun 80-an. Bila kita kata jom kita pergi konsert. Bila kata jom pergi konsert tu, ustaz-ustaz, ulama-ulama di kampung, mana boleh pergi konsert? Tak boleh pergi konsert, ni salah. Tapi bila sampai tahun 80-an, masa tu Darul Arqam dia buat malam kesenian Islam. Konsert dia ada nasyid, ada pantomim, ada lakonan, ada sajak semua ni. Konsert dia tu. Bila kita jom pergi konsert. Konsert mana? Konsert Darul Arqam. Jom pergi, boleh pergi. Nampak tak ada beza? Sebelum adanya malam kesenian Islam tu, bila disebut jom pergi konsert, orang tua-tua di kampung marah. Konsert mana boleh pergi? Dah tahu dah maksiat. Bila sampai tahun 80-an, Darul Arqam dia perkenalkan malam kesenian Islam. Jom pergi konsert. Konsert mana nak pergi ni? Malam kesenian Islam Darul Arqam. Okey boleh. Orang bagi. Jadi macam tu juga. Empat imam ni tadi, imam mazhab, masa zaman mereka ni yang ada aliran Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Khawarij. Semua tu ilmu kalam. Jadi orang kata nak belajar ilmu kalam, jangan belajar. Sebab zaman tu teruk. Tapi selepas zaman mereka ni lahir Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau mereka pun hidup zaman tu, kalau kita kata nak pergi belajar ilmu kalam yang mana ni? Imam Asy'ari dengan Maturidi. Okey boleh pergi. Macam tu lah. Sebab belum sampai zaman dia tu lagi. Bila sampai zaman dia, maka taklah ditolak lagi dah. Oleh tu kita yang berfaham Asy'ariyah Maturidiyah ni, janganlah kita terpengaruh dengan sebahagian orang zaman sekarang. Dia guna hujah-hujah ni. Dia tanya kita, Asy'ariyah dan Maturidiyah ni ilmu kalam ke bukan? Ilmu kalam. Kamu mazhab apa? Saya mazhab Syafi'i. Kamu tengok Imam Syafi'i kata apa? Dia nak pukul dengan pelepah apa semua. Dia kata zindik ke apa semua. Kita betul ke? Saya pun nak tolak lah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kita tak faham yang ditolak oleh Imam Syafi'i ni sebelum tu, bukan selepas zaman dia tu. Jadi dalam internet banyak ni yang nak bagi orang terpesong. Kemudian orang tanya, kenapa zaman sahabat tak ada ilmu kalam? Kalau betul lah benda ni penting, hujah dia yang pertama, kerohanian para sahabat ni tinggi. Tak macam kita. Kita ni iman senipis kulit bawang. Yang para sahabat tu iman tebal. Jadi tak perlu ilmu kalam pun mereka dah faham dah tentang Tuhan. Macam sambutan Maulidur Rasul lah. Kenapa zaman Nabi, zaman sahabat tak buat sambutan Maulidur Rasul? Kalau betul lah nak menanam kecintaan, sahabat ni tak payah tanam kecintaan lah, memanglah cinta lah. Dia cinta tu buat. Yang nak buat Maulidur Rasul ni yang kita ni. Kita yang tak cintakan Nabi ni. Bila buat Maulidur Rasul, kita dengar kisah-kisah dia, perjuangan dia, perang dia, dalam qasidah-qasidah dia, baru naik semangat sikit. Jadi zaman sahabat tak perlu lah. Jadi zaman kita ni benda tu jadi perlu. Hujah yang kedua, majoriti para sahabat kenal Tuhan. Sebab asalnya kebanyakan orang Mekah. Orang Mekah, orang Madinah ni, bila disebut Allah, mereka tahu siapa dia. Cuma mereka ni musyrik pada asalnya. Sebab itu orang Mekah, orang Madinah, dia tak buat patung Allah. Kita cari tak ada. Sebab dia faham Allah ni tak boleh berupa. Dia kata Allah yang kuasa, nombor satu punya kuasa. Tapi dia sembah berhala, dia mensyirikkan, menyekutukan Allah. Tapi dia kenal Allah. Silap-silap lebih kenal pada kita lagi sebahagiannya tu. Jadi zaman itu bila mereka masuk Islam, mereka dah kenal Allah dah. Sebelum masuk Islam pun dia dah kenal dah, cuma dia menyekutukan. Dia kenal Allah tu, cuma dia ada pengantara.
berhala-berhala ni kan. Bila buang berhala-berhala tu dia kenal Allah macam tu juga. Jadi majoriti sahabat dia kenal Tuhan, sebab tu kita sebut musyrikin. Mensyirikkan Tuhan. Dia kenal Tuhan tapi dia sembah berhala. Yang ketiga, zaman itu belum ada keperluan macamlah ilmu mustalah hadis. Kita nak belajar jenis-jenis hadis, tahap-tahap perawi, ilmu-ilmu nak menyaring hadis lah. Zaman Nabi Muhammad mana ada ilmu-ilmu tu semua. Selepas zaman sahabat baru ada ilmu mustalah hadis ni. Takkan kita nak buang ilmu mustalah hadis. Begitu juga dengan ilmu baca Quran. Zaman Nabi tu Al-Quran dia tak ada baris, titik pun tak ada. Macam mana kita nak baca? Bayang Quran kita tu tak ada baris, jenuh tak boleh baca. Jadi zaman sekarang kena bubuh baris. Tapi kalau nak ikut hujah kaum tadi, zaman sahabat tak buat, kita pun tak boleh buat. Tak boleh bubuh baris. Bila tak boleh bubuh baris, ramai lah tak boleh baca Quran. Dalam keadaan boleh bubuh baris ni pun ramai tak boleh baca. Tambah kalau buang baris macam zaman Nabi, habis. Zaman Nabi juga, Nabi tak benarkan tulis hadis. Mana sahabat tulis hadis, Nabi suruh padam, buang. Dia kata nak tulis Quran saja. Jadi kalau kita nak ikut yang tu, zaman sekarang hadis-hadis kita, hadis kena buang semua. Tak boleh pakai hadis sebab Nabi Muhammad larang tulis hadis. Tapi zaman Nabi Muhammad tu dia tak ada keperluan lagi. Zaman selepas tu ada keperluan, kena buat. Begitu juga zaman Nabi Muhammad, ilmu kalam, falsafah Yunani semua ni belum melanda umat Islam. Jadi tak perlu kepada ilmu kalam Asy'ariyah Maturidiyah, nak lawan balik ni tak payah. Tapi lepas zaman tu baru melanda, baru kita kena ada senjata dia. Jadi itu antara hujah kita lah. Kenapa zaman sahabat tak buat, zaman kita baru buat? Itu hujah-hujah dia. Jadi rasanya sekadar itu sajalah. Hari ini kita banyak bentang golongan yang menolak ilmu kalam. Sedangkan kita pun dalam ilmu kalam juga, Asy'ariyah dan Maturidiyah. InsyaAllah dalam pelajaran akan datang kita tengok hujah golongan-golongan yang terima ilmu kalam, bahkan kata wajib pun ada. Lepas tu baru kita tengok apa keputusan Imam Ghazali, InsyaAllah dalam pelajaran akan datang. Wallahu a'lam.